Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita bertemu dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan, keampunan serta kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan Al-Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullah dalam menyatakan bab Al-Adhkar fi salatit tasbih, dalam bab zikir-zikir yang nak dibaca ketika solat sunat tasbih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Kami riwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi, dia berkata telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada satu hadis tentang solat sunat tasbih. Imam Nawawi kata perbahasan ataupun zikir yang disabdakan oleh baginda Nabi berkenaan tentang solat sunat tasbih ni ada banyak riwayat. Namun kata Imam Nawawi sebahagian besarnya itu tidak sahih. Imam Nawawi kata sebahagian besarnya tak sahih. Ibnu Mubarak dan beberapa ulama lain berpendapat tentang disyariatkannya solat tasbih. Bahkan mereka juga menyebutkan tentang keutamaannya. Baik, takat ni dulu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak pi lebih jauh berkenaan tentang solat sunat tasbih, kenapa dinamakan dia dengan solat sunat tasbih? Tu kita kena bincang. Setiap solat sunat, saya ulang sekali lagi, ada dua jenis solat sunat. Satu namanya solat sunat yang bersifat mutlak. Solat sunat mutlak ini ialah solat sunat yang tidak ada taqyid, yang tidak terikat dengan waktu. Solat hajat dan sebagainya, dia tak terikat dengan waktu. Yang kedua, solat yang kedua disebut sebagai solat sunat yang maqsudah, yang ada tujuan dan yang terikat dengan tata cara yang khusus dan terikat dengan waktu yang khusus. Macam tu. Jadi dua jenis solat yang berbeza ini, dia tidak boleh berlakunya tasyrikun niyyah fi salatin wahidatin. Tak boleh gabungkan banyak-banyak solat yang jenis yang berbeza ni dalam satu solat. Umpamanya nak gabung solat sunat tarawih, niat solat sunat tarawih dengan niat solat duha, walaupun sama dua-dua rakaat, walaupun sama tata cara dia, namun
waktu yang terikatnya berbeza, maka kita tak boleh nak gabungkan niat. Kalau dia kata, ustaz saya nak gabung juga niat mayang tarawih dengan niat apa, contoh dia kata kita boleh gabungkan niat solat sunat tarawih dengan solat sunat hajat, boleh. Buat 2 rakaat, 2 niat, satu solat, boleh. Tapi afdalnya kata ulama, elok diasingkan, sama macam perbahasan tasyrikun niyah fi saumil masnun wal mafrud, sama macam isu menggabungkan niat untuk puasa fardu dan puasa sunat. Boleh nak gabung, tapi eloknya diasingkan. Baik, jadi solat sunat tasbih ni dia termasuk dalam solat sunat yang maksudah, yang ada tujuan dia, yang ada tata cara yang berbeza. Ada tata cara yang berbeza. Dinamakan solat sunat tasbih ini kerana pada solat ini banyak tasbih dia. Banyak tasbih dia. Satu rakaat akan ada 75 kali tasbih. Satu rakaat akan ada 75 kali tasbih. Kalau kita solat pada waktu siang hari, kita mayang solat sunat tasbih waktu siang, kita akan semayang 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Jadi kalau 4 rakaat 1 salam, tahiyat awal ada ke ustaz? Depa tanya. Tahiyat awal tak ada, cuma digantikan dengan duduk istirahah, duduk hak berehat tu lepas sujud yang kedua, sebelum nak bangun naik rakaat yang ketiga, kita duduk Ustaz, tu nama duduk istirahah. Maka kita akan duduk situ Ustaz, baca tasbih. Maka kalau waktu siang 4 rakaat 1 salam. Adapun pada waktu malam, kita akan baca, kita akan buat 2 rakaat 2 rakaat, yakni 4 rakaat 2 kali salam. Jadi kalau 1 rakaat ada 75 kali tasbih, darab dengan 4, total jumlah keseluruhan tasbih kita ialah sebanyak 300 kali tasbih. Macam tu, 300 kali tasbih. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu tentang pasal apa nama dia solat sunat tasbih, pasal banyak tasbih dalam tu. Selesai dekat tu. Sekali kita tengoklah sikit demi sikit sampailah selesai solat sunat tasbih insya-Allah. Yang kedua, kita akan tengok dari segi hukum solat sunat tasbih. Nama pun sunat, maka hukum dia adalah sunat. Ramai orang silap faham tentang hukum taklifi. Kalau orang yang duk cerita hukum taklifi ni apa dia, hukum taklifi ni apa dia, ataupun orang tanya hukum taklifi ada berapa, tuan-tuan kena jawab ada 5. Wajib, sunat, makruh, haram, mubah ataupun yajuz, jawaz, harus. Hak yang 5 ni, wajib, sunat, makruh, haram, harus, hak 5 ni dia duduk dalam kategori nama dia hukum taklifi. Nama dia hukum taklifi. Hukum ni dia bahagi 2, satu nama taklifi, satu lagi nama wad'i. Wad'i ni saya tak mau syarah pasal panjang sikit. Dia ada banyak, ada syarat, ada apa lagi lah, ada rukhsah, ada banyaklah perkara-perkara yang duduk di wad'i tu. Okey, baik. Cuma yang kita kena ma'ruf taklifi. Orang tanya sunat ni hukum apa? Hukum taklifi. Wajib ni hukum apa? Hukum taklifi. Clear dekat tu dulu. Baik. Saya nak sentuh sikit 2 hukum yang orang selalu ambil ringan, iaitu hukum berkenaan tentang sunat dan makruh. 2 hukum ni selalu orang ambil ringan. Iaitu kalau sunat ni dia kata tak apa, sunat je, macam tu. Sama macam makruh, tak apa, buat tak apa, makruh je. Apabila meninggalkan perkara sunat, dia rasa benda tu remeh. Dia rasa tak apa, sunat bukan wajib. Dia akan rasa macam tu.
Kalau makruh pula, dia rasa macam ni. Bila dia buat dia rasa tak apa. Itu tak apa makruh je. Macam tu. Contoh, perkara makruh ketika puasa. Perkara makruh ketika berpuasa. Antaranya ialah takhiru al-iftar, melewat-lewatkan berbuka. Dia tak apa makruh je. Jangan je macam tu je. Orang bilang tanya, main tasbih lagi tak? Tak apa sunat je. Macam tu. Jangan biasakan dengan istilah je tu. Sebab dua hukum ni memanglah nampak ringan. Sunat lebih ringan daripada wajib, makruh lebih ringan daripada haram. Namun kalau dengan ibadah wajib kita yang tidak setara mana, maka kita bergantung kepada ibadah sunat untuk tampung apa yang tak cukup. Sebab tu ada satu ketika nanti apabila dibangkitkan semula, ada manusia akan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihidupkan semula. Beda habuan semayang sunat 2 rakaat je. Maka jangan kita abaikan suplemen ni, iaitu perkara sunat. Adapun perkara makruh yang orang duk kata tak apa, buat pun tak apa, makruh je. Baik. Makruh ni perkataan asal dia daripada kafaraha, karhun, iaitu benci. Apabila didatangkan dalam keadaan sirah maf'ul, makruhun, maka merujuk perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Jadi sebab tu saya kata tak boleh je, tak boleh tak apa je, sebab perkara ini dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi hukum untuk solat sunat tasbih, hukum dia adalah sunat. Sunat ni macam mana? Baik, ada penjelasan dia. Pertama, eloknya sunat ni, sunat yang paling eloknya ialah sunat dibuat pada kullu lailin, pada setiap malam. Eloknya kita kena buat setiap malam tu. Baik. Kalau tak mampu, kita buat seminggu sekali. Kalau tak mampu, sunatnya buat seminggu sekali. Kalau seminggu sekali pun tak buat juga, maka boleh pi kepada sebulan sekali. Sebulan sekali. Sebulan sekali ni kalau orang yang tak dan ke, ataupun ialah kekangan ke, ataupun disebabkan kasal, malah dalam beribadah ke, ambil masa bulan puasa. Sebulan puasa tu rajin sikit, metabolism tu sakan, dia naik elok, stabil elok. Masa buat bulan puasa sebulan sekali. Ataupun kalau tak boleh juga, buat setahun sekali. Tapi kalau tak boleh setahun sekali, tak lagi. Kalau ni kalau dahsyat sangat ni. Ni kalau dahsyat sangat ni. Kalau tak buat, tapi dahsyat ni ada setengah orang dia tak buat tu bukan pasal malah, pasal dia tak tahu. Kata rupanya ada semayang sunat tasbih. Bukan pasal malah. Paling teruk sekali dia tahu hukum tu tapi dia tak buat. Tu lagi teruk. Kalau setahun sekali pun tak buat juga. Kalau setahun sekali tak buat juga, paling lekeh lah kita kata, paling koman lah sekali seumur hidup. Sekali dalam seumur hidup. Kalau seumur hidup pun tak buat, kacau. Walaupun dia sunat, hati-hati, kerana ada fadilat yang ditekankan oleh baginda Nabi, kerana terlalu banyak riwayat berkenaan tentang hadis-hadis tentang solat sunat tasbih. Paling lekeh sekali dalam seumur hidup. Wallahu a'lam. Selesai dekat tu, habis. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita nak baca terus lah. Kita nak baca terus. At-Tirmizi mengatakan, Imam At-Tirmizi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Wahbun, dia berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang solat yang terdapat tasbih di dalamnya. Lalu dia menjawab, bertakbir, kemudian mengucapkan. Baik, macam ni. Saya bila kita teliti dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ni tuan-tuan,
dia akan ada keliru sikit. Bukan keliru macam mana, ada dua cara nak semayang tasbih ni. Cara yang pertama, ni cara yang pertama. Cara yang pertama, dia jawab, mula-mula kita takbir. Takbir. Kita niat dulu, salli sunnatan salat tasbih. Kalau siang arba'a raka'atin, kalau malam raka'atani adaan lillahi ta'ala. Kalau imam imaman, kalau makmum makmuman. Allahu akbar. Okey. Takat tu dulu. Baik. Nak baca apa masa tu? Ini cara yang pertama yang Imam Nawawi rahimahullah sebut dalam riwayat daripada At-Tirmizi. Dia kata apa? Lepas bertakbir, tak payah baca doa iftitah apa dah. Buka dengan subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ataupun tuan-tuan nak baca dengan waqaf pun boleh, subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Apa maksud dia? Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu, maha mulia nama-namamu, maha tinggi keagunganmu, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan engkau. Baik, saya nak urai sikit ya tuan-tuan. Saya nak urai sikit berkenaan tentang apakah ada keperluan untuk istihdar al-khusyuk fi salah, untuk menghadirkan khusyuk di dalam solat dengan memahami makna-makna dalam solat. Apakah ada keperluan di sana? Jadi perbahasan khusyuk ni dia sini tuan-tuan. Bila semayang ada dua perbuatan ketaatan. Yang pertama nama dia khudu'. Khudu' ni ketaatan yang dizahirkan. Contoh perbuatan solat kita tu, itu tanda kita khudu', patuh taat pada Tuhan. Okey. Sekarang ni anggota badan dah khudu', zahir dah khudu', dah tunduk patuh. Sekarang ni yang nak dijinakkan hati. Untuk hati pun tunduk patuh sekali pada Tuhan, maka di situlah ada sifat khusyuk. Khudu' di luar maksudnya di perkara zahir, khusyuk pada perkara batin. Baik, itu istilah sajalah. Sekarang ni macam mana kita nak menundukkan untuk kita khusyuk? Susah. Kadang saya jadi imam pun susah. Kalau mic sedap sangat pun payah. Mic sedap sangat, sedap. Pernah sekali saya pergi jadi imam dekat surau di Ipoh, Bayang Raya, orang kampung, orang rumah. Mikrofon tu saya pakai. Bila saya baca, dengar suara muazzin. Dengar suara muazzin, saya tak tahu tune dia macam mana. Dia ejah je lah, mungkin mic tak apa nak clear. Tapi tak clear mic tu, suara saya jadi macam muazzin. Saya teruja dengan suara saya hari tu. Tak khusyuk dah tu. Tak khusyuk dah. Jadi macam mana nak hadirkan khusyuk? Sejujurnya saya bukanlah orang yang layak untuk cerita bab khusyuk ni. Tapi ada setengah orang ataupun setengah ulama memberikan pandangan cara-cara untuk khusyuk. Ialah yang pertama antaranya ialah memahami makna yang diungkapkan ketika kita baca dalam solat. Tapi ada isu tuan-tuan. Ada antara isu dia ialah untuk orang yang tak belajar bahasa Arab, isu dia ialah dia menghafal makna. Kalau orang yang dia faham bahasa Arab, contoh dibaca subhanakallahumma, dia terus faham dah maksud dia. Dia tak payah nak recall, nak loading, nak tanya apa makna tak subhanakallahumma ni. Tapi untuk orang yang tidak menguasai bahasa Arab, dia memerlukan hafalan ingatan untuk faham makna tu, ingat makna tu. Dia tak jadi faham, dia jadi kena mengingat. Dia takut subhanakallahumma, apa dia tak tahu subhanakallahumma hari tu mengapai. Jadi tak khusyuk balik dah. Jadi cara yang paling mudah, bukan cara tu nampak mudah. Cara tu nampak mudah, tapi pelaksanaan dia tu susah. Maksudnya nak ke arah tu susah, iaitu sebelum kita nak solat,
pastikan mental kita, perbuatan kita, minda kita dah memang fokus nak pergi semayang. Contoh, ketika nak bawa kereta, bawa motor main sini, memang fokus nak semayang ni, tak payah duk tengok kedai cok pisang ni buka lah, sekali balik masjid nak singgah sat, tak ini. Ataupun duit nak pergi bilik air ambil semayang tu, tempat ambil wuduk tu, dia tengok sekolah ni bersihnya, dia main tu, dia tak boleh, dia kena letak 100% untuk ni nak kena semayang ni. Bila dah main berdiri tu, dia dah dalam keadaan bersedia untuk semayang. Itu antara cara lah. Jadi kalau ada kemampuan untuk memahami makna ni, tafadhal. Kalau untuk mengingat sehingga susah, maka tak payahlah, takut nanti jadi lagi celaru. Baik, maka lepas takbir tu kita ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Okey, lepas kita baca doa zikir tu sebagai pembukaan sesudah takbiratul ihram. Baik, kemudian kita membaca tasbih berikut sebanyak 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dia nak tambah boleh, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okey, boleh tambah, tak ada masalah. Berapa kali nak baca? 15 kali. Jadi cara baca tasbih tu sama macam kita baca tasbih mayang raya, sama. Baik, takat tu berapa kali nak baca? 15 dah. Baik, apa makna dia subhanallah? Maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain pada Allah, wallahu akbar, dan Allah itu maha besar. Baca sebanyak 15 kali. So berapa dah tasbih kita lah ni? 15. Baik, kemudian membaca ta'awuz. Ta'awuz ni pada tuan-tuan, ataupun disebut dengan lafzul isti'adzah, lafaz isti'adzah, lafaz meminta perlindungan, iaitu dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aduh. Baik, bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah. Okey, kemudian kita baca surah Fatihah, alhamdulillah sampai habis, waladdallin. Dan satu surah lain, dia tak ada lah surah yang ditaksis, yang dikhususkan nak baca surah apa, ikutlah nak baca surah apa. Baik, takat ni dulu tuan-tuan, takat ni dulu. Timbul satu persoalan, Ustaz, saya nak tanya, ketika kita semayang solat sunat tasbih ni, eloknya baca derah ke baca pelan? Baca derah ke baca pelan? Eloknya. Baik, kalau waktu siang kita akan baca pelan, sebab ada hadis yang menceritakan berkenaan tentang Nabi bila semayang waktu siang, Nabi baca pelan yang hanya sekadar didengar oleh telinga masing-masing. Tapi kalau malam, bolehlah nak baca kuat sikit kalau semayang dalam keadaan berjemaah. Kalau mayang seorang-seorang, boleh juga nak baca pelan, macam tu, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Lepas kita habis baca ta'awuz, lepas habis baca bismillah, lepas habis baca Fatihah, lepas habis baca surah-surah lain, maka kita akan tasbih pula sebanyak 10 kali. Bacaan tasbih sama macam tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau rajin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Habis. Berapa kali nak baca ni? 10 kali. Jadi ketika kita qiyam berdiri, berapa dah total? 25 kali tasbih. Okey, Nabi sebut satu rakaat sampai bangun balik pi rakaat kedua, sebelum nak naik rakaat kedua, total jumlah keseluruhan 75 kali tasbih. Baik, lah baru 25, berbaki lagi 50. Ada lagi 50. Baik, setelah itu melakukan rukuk dan membaca tasbih 10 kali. Baik, ini menarik. Lepas kita cukup 25 dah ni diri, Allahu Akbar, rukuk. Masa rukuk nak tasbih terus ke lagu mana Ustaz? Dia kata. Baik, saya langkau sikit tuan-tuan. Tuan-tuan tengok perenggan hak bawah sikit tu.
Dia kata apa? Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Mubarak, dia berkata memulakan tasbih ketika rukuk dengan membaca subhana rabbiyal azim. Macam hak kita duk baca rukuk tu, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, baca 3 kali, kemudian sambung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim 10 kali. Jadi berapa dah total semua? 35. Dapat dah 35. Ada lagi 45 lagi ni. Kemudian lepas cukup 10 tu, tuan-tuan, lepas cukup 10 tu kita bangun untuk i'tidal beserta tamakninah. Sami'allahu liman hamidah. Sebut sikit, Rabbana walakal hamd. Baik. Masa duk tengok i'tidal tu kerah diri. Baca lagi tasbih 10. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 10 kali. Dah jadi berapa dah? 25, 35, 45. Dah 45 dah. Lepas tu kita pun sujud. Allahu akbar, sujud. Sujud yang pertama dalam rakaat yang pertama. Baik, kita pun sujud. Ustaz, saya nak tasbih terus ke? Baik, kita tengok ketika sujud, perenggan hak bawah sikit tu. Ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Baca dulu 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian baca tasbih 10 kali. Okey, dah jadi berapa dah tasbih 10 kali? 55. Baik, 55. Kemudian kita bangun, Allahu akbar, duduk antara 2 sujud. Kita pun baca dulu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maka kita baca lagi tasbih selepas tu 10 kali tasbih macam bacaan yang sama, subhanallah tadi tu. Lepas selesai duduk antara 2 sujud, kita akan tunduk sujud kali yang kedua. Sujud yang kedua pada rakaat yang pertama. Baca balik subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian kita tasbih 10 kali. Lepas tu, baik. Ini menarik. Ustaz, ada orang tanya, ingat insya-Allah. Ada orang tanya, bila kita nak bangun pi ke rakaat kedua, kan kita duduk duduk istirahat. Kena baca tak ustaz? Kena baca ke tak tasbih tu? Baik, sekarang ni dah jadi 75 dah. Kalau kita duduk sebelum nak pi bangun selepas sujud yang kedua, kan sujud ada 2 dalam satu rakaat. Sujud yang kedua tu sepatutnya kita terus bangun. Tapi depa duk kata jangan terus bangun, duduk dulu. Sebab nak kena tasbih 10 kali, lepas tu terus bangun. Kalau kita duduk baca tasbih pula dah 10 kali, maka satu rakaat kita dapat berapa? 85. Hadis sebut satu rakaat 75 kali tasbih. Apa tu ni nak buat macam mana ustaz? Baik, kalau kaedah cara yang pertama ni, terus saja bangun. Terus saja bangun. Habis. Jelas tak? Dan perkara ni berulanglah sampai cukup 300 kali tasbih. Kalau dia semayang waktu siang 4 rakaat 1 salam, akan cukup tasbih. Macam contoh tahiyat, dia baca tahiyat dulu. Tahiyat akhir tu, fil alamina innaka hamidum majid. Lepas tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Baca bagi cukup 10 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tanya, Assalamualaikum ni lepas tu nak tasbih ke tak? Tak perlu dah. Tak perlu dah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup 300 kali tasbih. Habis dekat tu. Baik. Kita tengok yang seterusnya. Baiklah. Baik. Seterusnya saya ambil perenggan bawah terus. Masing-masing 3 kali, yakni subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali lah, baca 3 kali. Kemudian mengucapkan tasbih. Tadi saya sebut Ibnu Mubarak ditanya,
apabila lupa melakukan sesuatu dalam solat ini, katalah lupa tertinggal apa-apa perbuatan tu ke, apakah juga bertasbih sebanyak 10 kali pada kedua-dua sujud sahwi? Kan kalau kita tertinggal perbuatan sunat, kan perbuatan sunat ni kita boleh buat sujud sahwi. Jadi ditanya kepada Ibnu Mubarak, kena kalau sujud sahwi kan kita akan baca subhana man la yanamu wa la yashu tu kan, sujud sahwi 2 kali. Adakah 2 kali tu 10 kali tasbih, lepas tu 10 kali lagi pula tasbih? Baik. Maka dia menjawab tidak, kerana itu sudah mencapai 300 tasbih. Objektif kita kok mana pun nak bagi cukup 300 kali tasbih. Ada orang tanya, Ustaz, kalau saya buat lebih daripada tu boleh ke tak? Contoh, saya nak buat lebih daripada tu, saya nak tak puas dah Ustaz, takat tasbih 10 kali ni. Kata, saya rasa tak puas, saya nak buat mungkinlah setiap kali bacaan tasbih saya nak tasbih 100 kali, saya nak tasbih 313 kali, saya nak bagi cukup genapkan 4 rakaat saya ni cukup 1000 kali tasbih. 300 ni tak cukup banyak bagi saya. Contoh dia kata lagu tu. Apa hukum dia? Baik, hukum dia adalah makruh. Kerana apa? Mukhalafah bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia berselisihan, bercanggah, tak sama dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita. Walaupun dia hanya sekadar ibadah sunat. Macam tu. Jelas tuan-tuan? Habis dekat tu. Selesai. Seterusnya, kami riwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas, "Ya am, ala asiluka ala ahbuka ala anfa'uka." Wahai pakcikku, mahukah engkau aku bersilaturahmi kepada kamu? Nak dah aku bagi hadiah kat hang? Nak dah aku bagi manfaat kat hang? Gitu. Lalu dia pun menjawab, "Mahu wahai Rasulullah." Lalu Nabi pun bersabda, "Ya am, wahai pak menakanku ataupun wahai pakcikku, salli 4 raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Quran." Dia kata, Nabi kata, salatlah 4 rakaat, salatlah 4 rakaat yang pada setiap rakaat itu dibaca Fatihah wa suratin dan surah. Fa idza inqadatil qiraah, setelah selesai engkau membaca surah, faqul, maka sebutlah Allahu Akbar walhamdulillah wa subhanallah 15 marrah. Dibaca Allahu Akbar walhamdulillah wa subhanallah. Baca begitu pun boleh, bacaan situ Allahu Akbar, alhamdulillah wa subhanallah. Sebelum ni kita subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Ini terbalik. Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah. Selepas baca surah, baca Fatihah, baca surah, baca Allahu Akbar, walhamdulillah, wa subhanallah. Berapa kali? 15 kali. Baik. Ini cara yang kedua ni. Ini cara yang kedua. Baik. Mana lah? Baca 15 kali. Qabla ad-tarka', sebelum engkau rukuk. Thumma irka', kemudian rukuklah engkau. Faqulha 10, maka hendaklah engkau masa rukuk tu engkau baca hak tadi ni, Allahu Akbar walhamdulillah wa subhanallah. Berapa kali? 10 kali. Thumma irfa' ra'saka, kemudian angkat kepala hang. Maksudnya i'tidal lah. Lepas rukuk angkat kepala, kita i'tidal. Faqulha 10, maka sebutlah 10 kali hak Allahu Akbar walhamdulillah wa subhanallah tu 10 kali. Thumma masjud, kemudian sujudlah. Faqulha 10, kemudian sujud. Sujud
Allahu Akbar walhamdulillah wa subhanallah pun 10 kali. Thumma irfa' ra'saka, kemudian angkat kepala hang. Angkat kepala hang ni maksudnya merujuk kepada duduk antara dua sujud. Maksudnya macam perbuatan semayang lah, duduk antara dua sujud. Baca hak tadi tu 10 kali juga sebelum nak berdiri. Kemudian fatilka khamsun wa sab'una fi kulli raka'atin. Kata Nabi, ketahuilah pada satu rakaat tu akan jadi 75. Satu rakaat akan jadi 75. Baik. Wa hiya 300 fi 4 raka'atin. Kalau dihimpunkan ke semua 4 rakaat, maka akan menjadi jumlah keseluruhan sebanyak 300 kali tasbih. Falau kanat dhunubuka. Ni. Baik. Apabila dosa-dosamu itu sebanyak mithla ramli alijin, sebanyak pasir-pasir di padang alis, yakni padang pasir yang banyak pasir itu, ghafarahallahu ta'ala laka, Allah akan memaafkan kau. Maksudnya Nabi nak sebut dalam hadis ni ada 2 benda penting Nabi nak sebut. Pertama kaifiat, yang kedua fadilat. Kaifiat, cara-cara tadi Nabi habaq macam mana. Yang kedua Nabi nak habaq fadilat, kesan bagi orang yang buat solat sunat tasbih, walaupun dosa dia sebanyak butiran-butiran pasir di padang ajil, Allah akan memaafkan siapa-siapa hak tu buat semayang sunat macam ni. Macam tu. Baik, sekarang kita nak bincang ni. Apa beza cara yang pertama hak tadi dengan cara hak yang kedua ni? Ada 2 saja perbezaan dia. Perbezaan yang pertama dari segi bacaan. Saya ulang sekali lagi, dari segi bacaan tasbih. Bacaan tasbih hak mula-mula tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bacaan yang kedua adalah bermula dengan Allahu Akbar walhamdulillah wa subhanallah. Pertama perbezaan dari segi bacaan. Okey, takatlah clear. Seterusnya, perbezaan yang kedua ialah perbezaan dari segi jumlah bacaan. Hak mula-mula tadi, saya ulang balik lah. Hak mula-mula tadi, kita lepas Allahu Akbar, kita baca subhanallah, subhanakallah wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wala ilaha ghairuk. Lepas tu baru baca Fatihah. Lepas tu baru baca surah. Lepas baca hak tu, tasbih dulu. Saya minta maaf, saya ulang balik. Lepas baca hak tadi tu, saya ulang lah, saya tunjuk. Allahu Akbar, contoh saya tu. Dia semayang. Dia semayang. Dia baca hak mula tadi tu. Lepas habis Allahu apa? Saya pun tak faham ni. Subhanakallahumma tu sampai habis tu. Lepas tu dia baca tasbih 15 kali. Lepas tu baru baca Fatihah. Lepas tu baca surah. Lepas baca surah, dia buat apa? Baca pula tasbih 10 kali. Lepas tu baru rukuk. Jelas tuan-tuan tu. Yang ni kita jarang buat hak jenis ni. Selalu kita buat hak jenis yang kedua. Allahu Akbar. Okey. Selalunya kita mula dengan doa iftitah. Selalu kita mula dengan doa iftitah. Ada orang tanya, Ustaz, saya nak kena baca doa iftitah tak? Doa iftitah sunat hayat. Kalau nak baca, tak mau baca tak apa. Tapi kalau dalam hadis ni tak disebut dengan baca. Saya tak pasti ikut ada riwayat-riwayat yang lain sebut kata kena baca. Mungkin ada sebab Imam Nawawi sebut ada banyak riwayat. Cuma riwayat yang disebut kat sini tak baca. Tapi kalau nak baca pun tidak menjadi masalah. Katalah tuan-tuan baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillah kathira ila akhirih sampai habis. Lepas tu kita baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, baca surah. Lepas baca surah, kita tasbih terus 15 kali. Tapi tasbih dia Allahu Akbar walhamdulillah wa subhanallah 15 kali. Jadi apa beza dia? Beza dia hak qiyam, hak jenis hak pertama dia 25 kali tasbih. Lah. Pasal sebelum baca Fatihah dia dah tasbih 15 kali. Lepas baca surah tambah lagi 10. Jadi hak jenis pertama ada 25 kali tasbih. Hak jenis kita selalu duk buat, memang dalam satu qiyam ada 15 kali tasbih. Macam tu. Jelas tuan-tuan? Habis dekat tu.
Jadi perbezaan yang kedua dari segi tata cara dia ialah, kalau buat hak jenis yang pertama, saya duduk baliklah. Kalau buat jenis hak pertama, pasal qiyam dah 25, campur sampai sujud yang terakhir, sujud yang kedua rakaat pertama. Saya ulang sekali lagi, sujud yang kedua dalam rakaat yang pertama jumlah keseluruhan ada 75. Kalau duduk rehat sat, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar 10 kali, dah jadi berapa? 85. Jadi kita tak boleh buat lagu tu, maka kita akan bangun terus. Jelas tuan-tuan? Kita akan bangun terus. Tapi cara yang kedua tak cukup lagi 75. Kalau kita terus bangun baru 65. Maksudnya apa? Qiyam 15. Hak cara kedua ni, qiyam 15, rokok 10, i'tidal 10, sujud yang pertama 10, duduk antara dua sujud 10, sujud kali kedua 10, baru 65. Jadi tak boleh ambil cara hak pertama bangun terus. Maka nak buat lagu mana? Duduk sat dulu, disebut sebagai duduk istirahah. Duduk sat, baca tasbih 10 kali, baru ngam-ngam 75, baru bangun masuk rakaat yang kedua. Macam tu. Jadi kalau orang tanya apa beza dia hak cara pertama lepas sujud kedua bangun terus, bangun terus. Hak cara kedua ni pasal tak cukup, maka kita akan duduk sat 10, baru kita bangun untuk rakaat yang kedua. Jadi hak tuan-tuan dan kita memang untuk buat ni selalunya kita dah ambil hak cara yang kedua. Cuma beza dia ketika kita lafaz tu, kita ambil yang cara pertama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Jadi orang tanya, ustaz boleh tak kalau saya guna cara yang kedua macam kita duk buat selalu ni, saya baca hak cara yang pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar? Ya, boleh, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Clear tuan-tuan, clear insya-Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahasa mudah lah kita nak kata. Satu rakaat 75, 4 rakaat 300 kali tasbih. Tang mana yang kita nak kena tasbih? Pertama qiyam, kedua rukuk, ketiga i'tidal, keempat sujud, kelima duduk antara dua sujud, keenam sujud yang kedua, ketujuh sebelum nak bangun tu duduk zat. Betul, baru terus bangun. Dan begitulah kaedah dia yang berulang-ulang sehingga selesailah solat sunat tasbih kita. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, selesai. Sikit kita tanah boleh tak? Sikit. Abbas bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang boleh melaksanakannya dalam sehari? Siapa boleh buat ni kan? Siapa boleh buat ni? Baginda bersabda, apabila engkau tidak sanggup melaksanakannya dalam sehari, maka lakukanlah setiap kali Jumaat. Ni. Apabila engkau masih tidak sanggup melakukannya pada setiap kali Jumaat, maka lakukanlah setiap sebulan sekali. Ini yang saya sebut tadi. Baginda terus menerangkan kepadanya sambil bersabda, kalau boleh buatlah, lakukanlah setiap kali setahun. Tapi kalau tak boleh juga tuan-tuan, sekali seumur hidup lah. Tapi maknanya mayang ni, kalau kita buatlah, habis cincai tuan-tuan, habis cincai ni. Dia boleh pi paling lama lah 15 minit habis, ataupun 20 minit. 15 minit 20 minit ni naknya bukan lama. Kalau duk pegang handphone tu, dia handphone ni kadang bukan buat apa pun, dia duk turun mai tu je, sedang-sedang setengah jam lah duk main turun tu je, kan ada apa pun, duk tengok berita online dan sebagainya. Tu je. Jadi
cubalah kita ada mudah-mudahan dengan keberkatan malam ni kita sama-sama baca dan sama-sama dengar hadis yang Nabi dibawa oleh Imam Nawawi. Mudah-mudahan ada keberkatan yang turun pada malam ni untuk memberikan kekuatan kepada kita semua untuk kuat melakukan solat sunat tasbih. Kalau rugi tuan-tuan tak buat ni. Saya kata kat saya sekali lah, rugi kalau kita tak buat. Sebab dia punya fadilat dia ni sakan sangat. Hapui habis dosa kalau dosa tu sebesar sebanyak butir-butir pasir di padang ajil. Baik, selesai. Imam Tirmizi mengatakan hadis ni adalah gharib. Baik, gharib ni saya tak mau cerita pasal dia penjelasan tentang ulum hadis, cerita tentang ilmu-ilmu hadis. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak buat sedikit istifadah kesimpulan daripada tajuk kita pada malam ini berkenaan tentang solat sunat tasbih. Ada dua istifadah yang saya nak bawa. Yang pertama, dia kata, "Ustaz, saya nak tanya, sebab apa sebelum ni Ustaz pernah cerita dalam Imam Nawawi pernah sebut dalam Al-Azkar, antara adab-adab untuk kita meminta doa antaranya dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah dulu. Lepas tu selawat ke atas Nabi, lepas tu baru minta apa yang kita nak. Sebab apa kita kena puji Tuhan dulu? Baik, adakah Allah Ta'ala ni kena makan puji? Allah Ta'ala ni makan puji, dia kata. Kalau tak puji dia, pakai tak dapat. Kok dia marah kalau orang tak puji dia. Adakah sebab tu? Adakah Allah ni macam makhluk? Maksud macam makhluk ni macam mana? Kita kalau kita contohlah seorang suami, seorang suami dia nak beli sport rim kereta, jadi kena tanya bini dia dulu, bini dia lulus ke tak lun. Jadi hari tu dia puji bini dia bersakan. Bini dia pun kata, abang ni ada apa-apa ke ni, duk puji sakan sangat ni. Lepas kui puji dia kata, tak, abang nak beli sport rim je. Gitu contoh. Jadi bini dia ni mungkin sebab termakan puji, laki dia duk puji. Tak apalah, pergilah beli. Contoh. Adakah Allah Ta'ala ni sedemikian rupa? Nak kena semayang 1 rakaat 75 kali tasbih, 4 rakaat 300 kali tasbih. Adakah Tuhan ni makan puji? Jawapan dia tak. Tuhan tidak berhajat kepada puji-pujian kita. Kerana apa? Puji-pujian yang diberikan kepada Allah ialah puji-pujian yang layak ke atas dia, kerana puji-pujian itu adalah hak mutlak dia. Maka selayaknya lah kita puji dia. Yang kedua, kenapa dipuji Tuhan, dipuji dan dipuja Allah Ta'ala ini? Dia dulu ataupun ala wajhin, dalam untuk menunjukkan takdib, tanda adab kita dengan Tuhan. Dia ada beza adab dengan akhlak ni. Adab dengan akhlak ni menurut ulama bahasa dia ada beza. Beza dia ialah akhlak ni dia ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Akhlak ni perkara yang dizahirkan dengan perbuatan, sifat-sifat yang dizahirkan dengan perbuatan. Maka sudah pasti ada perbuatan yang dizahirkan dalam akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Adapun adab, dia berbeza dengan akhlak. Kata ulama bahasa, adab ni maksud dia apa? Ma yuhmadu min qawlin aw bi fi'lin. Apa sesuatu yang dipuji, yang terpuji padanya perkara perbuatan ataupun pada perkara percakapan. Sebab tu bila orang kata dia ni beradab, beradab ni dia akan terus nampak benda tu bagus. Orang takkan sebut dia ni beradab buruk. Tak ada. Bila sebut adab, adab baik. Maka pasal apa kita puji Tuhan? Sebab yang kedua ialah untuk menunjukkan tanda adab kita sebagai hamba, protokol kita sebagai hamba. Pasal apa kita dengan makhluk yang ada status dari segi kedudukan masyarakat, kita nak kena susun. Contoh dalam kata alu-aluan, pengurusi majlis, dia kena susun siapa dia nak kena sebut dulu lah kali, siapa dia nak sebut, siapa dia nak kena berucap dulu, cara nak panggil ni macam mana, yang berhormat ke yang amat, apa beza yang berhormat dengan yang amat berhormat.
Yang diraikan ni guna untuk apa pula? Ada protokol-protokol dia kalau dengan makhluk. Tapi pasal apa bila dengan Allah Ta'ala, kita main redah lagu tu saja. Maka mesti ada adab yang lendik dengan Allah Ta'ala, iaitu dengan memuji dan memuja dia kerana sesuai sifat tu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, istifadah yang terakhir yang saya nak bawa pada malam ini, 2 minit lah, iaitu Nabi nak habaq kat kita, ibadat solat sunat tasbih ni jangan diambil ringan. Sebab nak Nabi Abbas tanya, siapa sanggup buat? Nabi kata kalau tak sanggup buat, kalau tak sanggup buat tiap malam, buatlah pada malam Jumaat. Kalau tak boleh buat malam Jumaat, buatlah seminggu sekali. Kalau tak boleh, buatlah sebulan sekali. Kalau boleh, buatlah setahun sekali. Nabi nak habaq tentang penegasan pengambil berat, ihtimamnya pengambilan berat tentang sembahyang sunat ni. Kalau boleh, buatlah juga, kelepiaklah macam mana pun buat, pasal fadilatnya cukup besar. Maka jangan kita abaikan ibadat solat sunat tasbih ni. Dan ini juga adalah pesanan untuk diri saya. Dan bila Nabi cakap macam tu, sebenarnya itu adalah peluang yang Allah Ta'ala berikan. Nabi bukan saja-saja cakap, kalau hang tak dah, buatlah tiap-tiap hari malam Jumaat. Kalau tak dah juga, buatlah sebulan sekali. Kalau tak dah juga, buatlah Nabi bukan lagu tu cakap, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi cakap tu bukan ikut nafsu, semua tu mai daripada wahyu Allah. Jadi apa yang Nabi cakap, hak tu Tuhan suruh. Maksudnya Allah sendiri bagi peluang kepada kita untuk buat juga benda ni, supaya tak terlepas daripada buat benda ni, kerana Allah nak bagi sesuatu yang besar untuk kita. Dia macam ni lah tuan-tuan. Saya nak bagi contoh analogi terakhir lah. Katalah saya jadi pengawas peperiksaan. Kita duduk round tengok budak kan, duduk tengah jawab soalan periksa. Tiba-tiba soalan budak tu, dia nak tanda dah B, dia nak tanda dah B. Kita buat ada tak iya dah, dia bagi petua dah ni, dia bagi clue. Dia buat tu, dia pergi tanda A, tengok kita pula kita duduk je. Dia PC pula lah, kasih D. Nak Tuhan ni lebih daripada tu, nak tolong kat kita, peluang demi peluang bagi, sampai kalau boleh buatlah. Gitu. Jadi apa yang Nabi sebut ni secara tak langsung, ini adalah peluang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebenarnya saya lajak 8 minit ni ada sebab, bukan saya saja. Pasal insya-Allah minggu depan saya tak ada. Sebab balik kampung orang rumah, cuti. Jadi kita jumpa tahun depan. Jumpa tahun depan insya-Allah, bulan 1 tahun depan insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada malam ini adalah sedikit sebanyak istifadah untuk kita semua. Saya mohon maaf, mohon ampun sekiranya terdapat sabaqul lisan, tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Barang sesiapa yang banyak cakapnya, dikhotiri banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya qul kullun min indillah, katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fahhamna Sulaiman kullan atayna hukman wa ilma, sakharna ma'a dawdil jibal yusabbihna tayra kunna fa'ilin. Ya hayy qayyum ya rabb Musa wa Harun ya rabb Ibrahim ya rabb sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma rzuqna al-fahma wal hikmah wal aqla wal hifdha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.